اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 39, baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Salah dan aslah. Salah baik, aslah yang terlebih baik. Salah baik dan aslah terlebih baik. Dan difaham daripada ta'rif harus itu. Mana ta'rif harus yang terdahulu? Harus Allah Ta'ala perbuat sesuatu daripada mungkinat, dan harus Allah Ta'ala meninggalkan perbuat sesuatu mungkinat. Harus Allah Ta'ala buat ataupun Allah Ta'ala meninggalkan dia, meninggalkan perbuat. Bahawasanya Allah tidak wajib atasnya, atas Allah, memperbuat sesuatu daripada mungkinat. Bahawasanya Allah tidak wajib atasnya, atas Allah, memperbuat sesuatu daripada mungkinat. Allah perbuat cuma semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, iradah, sengaja sengelain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak wajib perbuat sesuatu daripada mungkinat. Sebab apa? Sebab ta'rif harus terdahulu. Harus Allah memperbuat apa-apa mungkin, dan harus Allah tidak memperbuat apa-apa mungkin. Apabila harus Allah perbuat dan juga harus Allah meninggalkan perbuat, maknanya tidak wajib Allah perbuat sesuatu daripada mungkinat. Jadi Allah tidak berwajib buat sesuatu daripada mungkinat ni, hanya harus Allah perbuat. Panjang ni, panjang. Mungkinat ni panjang di bawah tu. Salah, aslah, mungkinat. Melantikkan Rasul, mungkinat. Memperlihatkan zat Allah di hari akhirah, mungkinat. Nanti di surat 40 pula, di bawah tu pula, perbuatan manusia ni, perbuatan kita ni, usaha kita ni, mungkinat. Ni usaha kita ni, mungkinat juga ni. Pandai ni. Jadi panjang bicara hak berkaitan dengan harus Allah perbuat apa-apa mungkinat, dan harus Allah tidak perbuat. Tak wajib atas Allah perbuat. Allah perbuat cuma semata-mata kehendak Allah. Qada Allah pada azal. Allah mengqadakan begian, Allah buat begian. Sebab kalau Allah mengqadakan begian, Allah tidak buat, jadi jatuh, jadi lupa pula Allahnya.
Jadi Allah buat apa-apa perkara ni mungkin nak berlaku lah ni. Yang berlaku di alam dunia, yang berlaku di alam akhirah mungkin nak berlaku. Sebab mungkinat ni perkara yang harus ada, perkara yang harus tiada, kecuali yang wajib dan yang mustahil je lah. Yang wajib Allah dan sifat Allah. Yang mustahil contoh anak Allah, isteri Allah. Jadi selain daripada yang wajib, selain daripada yang mustahil, mungkin nak lah. Jadi semua ni mungkin nak berlaku lah ni. Mana termasuk mungkinat? Perbuatan kita ni pun mungkinat juga. Bukan perbuatan kita ni yang wajib ataupun yang mustahil. Perkara yang harus berlaku. Mungkinat berlaku lah ni. Ada ni. Termasuk mungkinatnya melantik Rasul. Melantik Rasul tu mungkinatlah tu perkara harus. Allah melantik Rasul harus. Allah tidak melantik Rasul harus pada akal. Allah melantik itu semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi melantik Rasul ni harus. Allah melantik Rasul boleh. Allah tidak melantik Rasul boleh, akal boleh terima, harus pada akal. Tapi Allah kehendak pada azal Allah akan melantik Rasul. Maka Allah melantik Rasul ni hanya semata-mata qada Allah pada azal. Tidak ada wajib atas Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata Allah wajib melantik Rasul supaya manusia dapat menerima hidayah daripada Allah, maka Allah wajib lantik Rasul. Tidak, itu Mu'tazilah gitu. Harus Allah melantik. Jadi Allah melantik itu adalah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, semata-mata qada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah wajib ni, mana sifat istighna Allah Subhanahu wa taala? Nanti selepas habis bicara sifat Allah, habis bicara sifat Rasul, siap habis semua, akan didatangkan pula pengertian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis bicara sifat Allah, habis bicara sifat Rasul, akan pergi kepada pengertian dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita duk ngaji sifat Allah ni terkandung di bawah la ilaha illallah. Kita mengaji sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus bagi Rasulnya, terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita duk ngaji sifat 20 ni terkandung di bawah la ilaha illallah. Ilah sembahan yang sebenar. Sembahan yang sebenar ni bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftikar. Ini istilah biasa didengar kalau tengah ngaji kaedah sifat 20. Allah yang bersifat dengan istighna, Allah terkaya, Allah lepas daripada segala-galanya. Allah bersifat dengan iftikar, segala-gala berkehendak kepada Allah. Jadi termasuk sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus yang terkandung di bawah istighna adalah sifat harus. Sifat harus terkandung bawah istighna, terkaya Allah, lepas Allah daripada segala-galanya. Dengan barulah maknanya bila Allah harus mengada dan meniada, barulah Allah bersifat dengan sifat istighna. Kalau Allah wajib kena buat, Allah wajib kena balas kebaikan kepada orang taat, Allah wajib kena balas kejahatan kepada orang maksiat, Allah wajib latih Rasul, Allah wajib buat perkara baik. Istighna apa gitu? Terkaya apa gitu Allah? Lepas apa Allah gitu? Kalau tertekan seumpama tu, mustahil. Allah wajib mengada meniada. Allah harus. Allah mengada akan boleh terima, Allah tidak mengada akan boleh terima. Jadi harus sinilah terkandung di bawah istighna. Terkandung di bawah istighna sifat harus. Dengan bahawa Allah terkaya lepas daripada segala-gala perkara. Allah terkaya, Allah lepas daripada segala-gala perkara. Sifat harus ni.
Harus Allah mengada dan harus Allah meniada. Mengada apa-apa mungkin dan meniada apa-apa mungkin. Masuk di bawah sifat harus. Tapi mungkin ini dipanjang satu mungkin ni. Akhir sekali dia akan masuk kepada perbuatan hamba, perbuatan manusia ni. Itu perkara mungkinat juga tu. Pergi kepada ahli sunnah, qadariyah, jabariyah di muka surat 41. Habis bicara perbuatan manusia, pecah kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab qadariyah, mazhab jabariyah, barulah dimulai dengan sifat yang wajib bagi Rasul di muka surat 41. Baru masuk sifat yang wajib bagi Rasul. Jadi sekarang ni bicara mungkinat ni bicara terpanjanglah jadinya. Sekarang ni kita bicara solah dan aslah, itu pun mungkinat juga. Solah dan aslah, melantik Rasul, itu mungkinat juga. Perbuatan manusia ni pun mungkinat juga. Harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Itu kira kepada asal lah. Tapi sampai masa Allah mengada, sampai masa Allah tidak mengada, semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala, semata-mata qada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengqadakkan macam mana pada azal. Allah mengqadakkan pada azalnya orang mukmin akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi sampai masa orang mukmin, Allah pun masuk ke dalam syurga. Wajib ke Allah memasukkan manusia? Tidak. Itu adalah kehendak Allah. Itulah qada Allah pada azal. Kita nak tahu mana qada Allah pada azal. Orang yang beriman beramal soleh ni masuk syurga. Quran beritahu, kalam Allah. Jadi apa yang Quran beritahu, orang mukmin, orang yang beramal soleh masuknya syurga, qada Allah pada azal. Dah Quran beritahu tu, akan nak bohong pula. Quran tu kalam Allah. Qada azali, qada Allah. Ada ni? Qada azali, kehendak azali, kehendak Allah. Al-Quran kalamullah. Takkan nak bercanggah pula antara kehendak azali dengan kalam Allah. Kalau kita boleh tentu lagi lah, kehendak kok lain sebenarnya, tapi ada matlamat kok lain, kita pun cakap pasal lain. Sebab apa cakap pasal lain tu? Bohong lah orang panggil. Tu kita, kehendak hati kita pasal lain. Tapi oleh kerana sesuatu kepentingan, kerana satu hal, kita cakap pasal lain. Pelik apa? Pelik apa kita manusia? Jadi apa yang Tuhan kehendak pada azal, apa yang Tuhan qada pada azal, itulah hak ada dalam Quran tu, ya tu. Kalamullah tu. Qada Allah. Al-Quran kalamullah. Jadi Quran beritahu macam mana? Quran beritahu orang beriman, beramal soleh akan dimasukkan ke dalam syurga. Tahu dah lah kitanya. Qada Allah pada azal, orang beriman, beramal soleh adalah syurga. Orang kafir, qada Allahnya neraka. Tahu mana? Quran beritahu, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir daripada ahli kitab, kafir daripada orang musyrik, mana apa? Di dalam api neraka kekal selama-lamanya. Kalau Quran beritahu gitu kok, qada azalinya orang kafir kekal neraka. Tuhan pun masuk neraka kekal lah. Sebab itu qada Allah. Tapi kalau kira kepada kekuasaan Allah, Allah boleh buat segala-galanya. Sebab apa? Sebab orang kafir itu sendiri, kekafiran itu sendiri, qada Allah dah. Kalau kafir seseorang tu qada Allah, di hari akhirat Allah kena bersyurga, ada apa? Sebab kafir itu bukan qada Allah dah. Sebagaimana iman ta'ah seseorang tu qada Allah, bukan hak kita pun.
Beriman seseorang qada qadar. Taat seseorang qada qadar, tak ada bahagian kita pun hakikinya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalaulah iman taat seseorang tu memang qada Allah, Allah nak bunuh neraka di hari akhir, apa bendanya hak dia? Tu kira asal lah. Dah Quran beritahu macam mana? Quran beritahu itulah, itu qada Allah. Quran beritahu orang beriman, orang beramal soleh, syurga. Hak tu akan Tuhan perlakukan di hari akhirat. Sebab itulah qada Allah. Jadi Allah wajib ke memasukkan orang beriman, beramal soleh ke syurga? Tak wajib, itu kehendak Allah. Allah nak masuk ke syurga, kehendak Allah. Allah masuklah. Lepas tu orang kafir masuk neraka tu wajib ke? Tak wajib, itu kehendak Allah. Allah qadakan orang kafir akan masuk neraka kekal. Kehendak Allah gitu. Allah bubuh neraka kekal lah. Itu kehendak dia. Gitu je. Jadi Allah pelaku-pelaku ni atas qada Allah, atas kehendak Allah, bukan ada wajib atas Allah. Itulah harus Allah perbuat dan harus Allah tidak perbuat apa-apa mungkin. Apa-apa mungkin ni, apa dia mungkin ni? Selain daripada yang wajib zat Allah dan sifat Allah, dan yang mustahil anak Allah, isteri Allah contohnya. Selain daripada itu, selain daripada Allah dan selain daripada perkara mustahil, apa dia? Sekarang ni lah, ni di kita ni. Ini mungkin lah ke ni? Berlaku gerak diam kita ni. Harus atas Allah menggerakkan kita dan mendiamkan kita. Harus bagi Allah. Allah nak menggerakkan sepanjang masa, harus. Allah nak mendiamkan sepanjang masa, harus. Allah nak mendiamkan sepanjang masa, harus. Tu hak terlantar tu. Tak boleh nak gerak, tak boleh nak apa, dah senyap dah tu. Semuanya orang buat belaka tu. Harus. Tapi apa yang akan berlaku di kita ni? Gerak diam ke? Gerak diam akan berlaku di kita ni? Qada Allah. Allah mengqadakkan kita gerak pada satu masa, Allah menggerakkan. Allah mengqadakkan kita diam pada satu masa yang lain, Allah mendiamkan. Jadi yang berlaku di kita bukan harus je. Tapi apa yang akan berlaku? Sebagaimana apa yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qada Allah azali, kita maklumlah, gaib. Tidak ada yang mengetahui, malaikat pun tak tahu qada Allah azal. Tapi yang kita boleh sebut tadi ni, kita tahu qada Allah azal. Mana? Orang beriman, beramal soleh dimasukkan ke dalam syurga. Orang kafir dimasukkan ke dalam neraka dan kekal. Apa kita tahu? Dah Quran beritahu. Kita tahulah. Tak ada ni. Jadi sekarang ni, apa yang Tuhan qada pada kita, kita tak tahu. Tapi lepas Tuhan perlakukan, kita tahu kan. Kemarin kita tak tahu lagi ni apa qada Allah pada hari ni waktu duha. Tahulah kitanya qada Allah pada azal waktu duha, kita berada di masjid Bukit Payung. Bila Allah perlakukan saja, kita pun tahulah qada azalinya seumpama ni. Jadi Allah perlaku pada kita sekarang ni mengikut qada Allah. Tapi mengikut kuasa Allah, Allah boleh melakukan apa-apa pun. Allah nak melakukan kita duduk di rumah, Allah nak melakukan kita ni pergi ke mana-mana lain tempat pada waktu ni, harus bagi Allah. Allah kuasa. Masa waktu duha ni, Allah nak melakukan kita duduk di rumah je nyapu. Alah, mari kelas kan, kuliah duha kan, rumah tak ada nak nyapu. Habislah rumahnya berabuk. Mari keluar duha sehari berabuk rumah. Mari keluar duha sehari berabuk rumah. Hak berabuk rumah tu orang malas tu, tak ada kuliah duha pun dia berabuk rumah kalau jenis malas. Tak jenis malas. Malas biasa mana? Pagi-pagi pergi kedai kopi. Tak ada orang Terengganu tau. Tak ada orang Terengganu. Pagi-pagi pergi kedai kopi. Ada orang Terengganu? Pagi-pagi kedai kopi. Ada kedai kopi tu hak balik sejik je. Bukan pergi kedai kopi sebenarnya, balik sejik, dah sekelamin, di rumah tak ada orang, minum air lah. Gitu je. Dulu jarang jumpa perempuan ada makan pagi. Dan ni ramai dah perempuan makan pagi. Perempuan tu lah, perempuan hak balik daripada kuliah subuh. Gitulah. Nak pergi kuliah duha, minum air kedai kopi dulu.
Dulu jangan jumpa perempuan duduk kedai kopi. Tidak sama dengan orang Kelantan. Ki rumah tu lelaki ada. Opang apa mana? Kedai kopi. Opang kedai kopi. Tu lelaki ada di rumah. Tupang nak pergi masuk bilik air. Tupang nak masuk bilik air. Allah nak berjakah payah kata. Ni, pakaian ni. Berterabur kiri kanan nak pergi ke bilik tandas. Berterabur kiri kanan nak pergi bilik tandas. Hak terabur kiri kanan ni, hak luar ada, hak dalam ada. Allah katalah. Bahkan hak tu caranya, kedai kopi. Ada juga macam tu. Mari keluar duha jadi berserepoh rumah ada. Jadi maknanya waktu duha kita ni harus Allah buat kita duduk di rumah. Harus Allah perlakukan kita pergi ke mana-mana. Tapi dah qada azali menetapkan bahawa kita akan ada di Masjid Bukit Payung. Allah pun buatlah kita berada di Masjid Bukit Payung. Jadi Allah buat sebagaimana qada Allah. Tak ada wajib-wajib pun atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikut kekuasaan Allah, tadilah kalau ikut kekuasaan Allah pada saat ni waktu duha ni Allah boleh buat kita berada di mana-mana. Harus bagi Allah. Di mana-mana pun Allah boleh buat kita ada pada waktu duha hari Sabtu ni. Harus. Tapi Allah buat sebagaimana qada azali. Wajib kalau Allah buat harus. Sebab hak dia belaka. Jadi perkara mungkinat ni perkara semua ni lah. Semua ni. Harus Allah mengada dan harus Allah meniada. Harus. Dan dipaham datang hari harus itu bahawa Allah Ta'ala tidak wajib atasnya memperbuat sesuatu daripada mungkin. Allah tak wajib buat. Cuma Allah buat semata-mata qada Allah, kehendak Allah. Kalau Allah mengqadakkan pada azal, sampai masa Allah tidak perbuat, jatuh jadi lupa lala Allah Ta'ala pula. Macam kita kan, kita kehendak molek-molek dah, rancang molek-molek dah satu perkara, sampai masa terlupa, tak ingat nak buat, tu kita. Tetapi Allah Ta'ala qada sampai masa Allah tak perbuat, itu mustahil. Sebab apa? Jadi lupa Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala buat semata-mata kehendak Allah, semata-mata qada Allah pada azal. Allah tidak wajib perbuat sesuatu daripada mungkinat. Tu faham daripada takrif harus Allah buat dan harus Allah tidak buat. Mana apa? Tidak wajib Allah perbuat. Ni nak pergi pada mana ni? Allah tak wajib perbuat ni. Dan setengah daripada mungkinat yang Allah harus dia perbuat, Allah tidak wajib perbuat. Setengah daripadanya solat. Erti solat yang baik bagi hamba. Dan aslah alif sad lam ha, bukan alif sad lam alif ha, bukan tu. Alif sad lam ha, isim tafdil. Sama macam tajuk atas tu lah. Tajuk atas tu macam mana ejaan dia? Solah satu yang baik bagi hamba. Satu lagi tu aslah alif sad lam ha. Nak je gitulah. Bukan alif sad lam alif ha, bukan. Bukan islah gitu, bukan. Aslah isim tafdil. Jadi eja macam hak tajuk atas tu. Aslah. Dan setengah daripada mungkinat yang harus Allah perbuat, tiada wajib Allah perbuat, solat. Erti solat yang baik bagi hamba. Dan aslah, erti aslah yang terlebih baik baginya, bagi hamba. Harus Allah perbuat. Perkara baik harus Allah buat. Perkara yang terlebih baik bagi hamba. Perkara baik macam mana? Dia akan contoh di bawah tu, beri makan kepada hamba, ada rezeki makan. Aslahnya apa? Bukan setakat makan, tapi boleh makan hak sedap-sedap. Itu aslah. Jadi boleh makan biasa-biasa ni Tuhan buat baik. Boleh makan sedap-sedap Tuhan buat lebih baik. Maksud gitu.
Tak ada makanan tu Tuhan buat perkara yang buruk. Pada ni. Hak baik Tuhan beri makan. Ada makanan cukup tak pernah lapar. Aslah ni Tuhan beri makan, makan sedap-sedap, makan mewah-mewah, makan yang lebih baik. Asyik gitu. Jadi solat buat baik. Kalau kata contoh ni, contoh kata makan biasa-biasa. Kalau kata aslah makan hak sedap-sedap. Itu perkara mungkinat belaka. Harus Allah ni jadikan makanan kepada hamba, makanan biasa solat, dan harus Allah mengadakan makanan yang lebih baik hak aslah kepada hamba. Harus sahaja. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Dia panjang dibicara nanti ni. Dia akan berlawanan dengan Mu'tazilah belaka ni. Termasuk di bawah tu pun melantikkan Rasul, berbeza antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, memperlihatkan zat Allah di hari akhirat, bersalahan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, pergi kepada perbuatan hamba pun bersalahan antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah. Sebab itulah didatangkan juga sifat harus Allah mengada, harus Allah yang tidak mengada, sebab nak tolak fahaman Mu'tazilah. Nak tolak fahaman Mu'tazilah yang berpegang wajib Allah balas syurga kepada orang yang beriman, wajib Allah balas neraka pada orang yang kafir. Jadi Ahlussunnah pun harus Allah mengada dan meniada apa-apa mungkin. Tak ada wajib-wajib atas Allahnya. Tak ada wajib-wajib atas Allah. Orang beriman Allah balas syurga, itu kehendak Allah pada azal. Orang kafir Allah Ta'ala balas neraka, itu kehendak Allah pada azal, bukan wajib atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Mu'tazilah tu wajib. Orang beriman beramal soleh wajib Allah balas syurga. Orang kafir wajib Allah balas neraka. Ini solah dan aslah wajib Allah beri makan kepada manusia, wajib Allah beri makan sedap kepada manusia, wajib. Dia kat tu pula. Dan manusia Allah buat kan, beri makan wajib ni. Allah yang buat manusia kan, bukan manusia minta pun. Allah buat manusia sengaja sengeleng Allah, kehendak Allah, Allah beri makan lah. Ni Mu'tazilah wajib. Tu hak kebuluran tu tak boleh makan. Hak tu dia sendiri, bukan Allah kehendak. Apa dia sendiri? Dari malah kerja. Apa dia sendiri? Lagi dia perang, huru-hara. Jadi gitu kan. Ni Mu'tazilah. Lagi kat tu. Ni kena faham boleh nak bab hak perkara harus ni. Nak tolak fahaman Mu'tazilah ni. Macam mana Mu'tazilah? Dan kita ahli sunnahnya harus Allah mengada dan meniada. Jadi di antara mungkinunnya adalah buat benda ni solat mungkinun juga. Aslah mungkinun juga, bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil. Jadi Allah beri makan, harus bagi Allah. Allah beri makan yang lebih baik, lebih sedap, harus bagi Allah. Mu'tazilah dak. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Ini golongan-golongan yang tergelincir, yang terpesong daripada pegangan Ahlussunnah Jemaah. Mereka itu berkata dengan makna beriktikad. Berkata dengan beriktikad. Bukan berkata bercakap ni. Bukan berkata bercakap ni. Berkata dengan makna beriktikad. Wajib atas Allah. Wajib. Tertekan atas Allah pula jadinya. Wajib atas Allah memperbuat solah dan aslah bagi hambanya. Solah beri makan kepada hamba, wajib bagi Allah. Buat aslah beri makan lebih makan, bukan sekadar beri makan tapi sedap-sedap, wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib. Sebab apa? Allah wajib buat perkara baik kepada hamba. Ini bukan hanya cerita makan minum ni. Solah dan aslah termasuk orang lain kan. Allah Ta'ala wajib beri minum kepada hamba. Minum biasa-biasa, minum yang sedap-sedap, wajib. Sebaliknya, kalau tak ada makanan, itu perkara buruk. Kalau tak ada minuman, itu perkara buruk. Bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah pula dah.
Jadi kita ahli sunnah ni dengan Mu'tazilah ni memang lari jauh lah. Perkara yang baik Allah wajib perbuat. Kita ahli sunnah harus Allah perbuat. Allah kehendak, Allah buat. Perkara buruk harus bagi Allah. Allah kehendak berlaku. Mu'tazilah dah. Hak baik wajib Allah perbuat. Hak buruk tak ada. Bukan Allah. Dia kira tu. Jadi sekarang ni beri makan kepada hamba tu wajib atas Allah. Hak kebuluran, hak tak ada makanan tu mana pula? Hak tu dia sendiri. Dia sendiri ke mana? Tadilah dia malah kerja kebuluran ataupun dia berperang. Berperang. Macam contohnya di tempat-tempat Asia Barat tu lah. Berperanglah tu. Akhirnya jadi pelarian. Bila jadi pelarian tak ada makanan, jadi kebuluran. Tengok budak-budak kesian. Tengok tu bukan Allah buat. Benda buruk Allah tak buat. Lepas tu manusia buat sendiri. Sebab apa? Sebab manusia berperang sendiri. Bukan kata tak cukup makan tu Allah tak buat. Berperang tu pun Allah tak buat. Sebab itu benda buruk. Manusia buat sendiri. Sebab apa? Kena balik pada umbi. Umbinya kat mana? Kita ahli sunnah, baik jahat, baik buruk, qada dan qadar. Mu'tazilah, baik je qada dan qadar, buruk jahat, tu bukan qada qadar. Jadi termasuk buruknya apa? Berperang. Atau buruk bukan qada qadar. Akhirnya kebuluran tak ada makanan, bukan qada qadar. Dia mari situ Mu'tazilah ni. Kita ahli sunnah dah, baik ke buruk ke qada qadar Allah Taala berlaku. Allah harus perbuat perkara baik kepada hamba, Allah harus perbuat perkara buruk ke atas hamba. Hak dia berlaku. Atas dunia sementara ujian. Hak balasan kebaikan sebenar-benarnya ada di hari akhirah, balasan kebaikan yang kekal selama-lamanya. Atas dunia Allah qadakan kebaikan, kesenangan sepanjang masa, sementara, sejak sangat. Kebaikan, kesenangan atas dunia sementara ni pun setara mana sangat kesenangan, kesedapan atas dunia ni? Setara mana? Senang, sedap. Sekejap kena pergi jambang, sekejap kena pergi jambang, sedap gitu. Ada ketikanya letih, ada ketikanya penat, sedap gitu. Ni kira masa muda ni, masa muda. Dan tua sikit, lengah situ, lengah sini, sakit orang sini, sakit orang sini, sedap tu. Memanglah nampak macam hogoh je. Orang kaya kan, orang kaya raya negara, umur 50-60 tu nampak segak lagi. Kena segak. Orang pun sakit, kepala pun pening, mata pun dak macam dulu lagi dah, telinga pun dak macam dulu lagi dah, ingatan tak macam dulu lagi dah, rambut hitam jadi putih dah. Ke sama lagi? Nak sama umur 30-an, nak sama, syurga lah, sama lah. Umur 33, sama. Tak ada berok, tak ada kecing, tak ada letih, tak ada apa. Itu hak sebenarnya. Ke mana? Orang naik umur 50, 60 rasa mana? Sedap lagi? Rasa macam umur 30, umur 30. Hati tu mungkin lah, hati muda tu mungkin. Tapi sebenar-benarnya sedap atas dunia. Tu kira hak tak ada penyakit mana tu. Kalau tak nak nyakit okey macam segar, tak sama dah. Nak tidur pun tak macam biasa dah. Kan masa budak-budak kan tidur sedar kan. Lepas tu nak dapat pula atas dunia ni senang sikit ke? Macam mana nak dapat? Duk mikir nak dapat satu tu perkara. Bukan lahir kaya raya, lahir kaya raya, anak raja lahir kaya raya. Lama mana hidup? Sekejap masuk dalam tanah belakangnya. Masuk dalam tanah belakang. Tak ada buah atas bumi. Tak ada.
Hak biasa je bola tanah. Orang lebih buat atas ni atas bumi, buat atas, buat rumah. Ada? Tak ada pun bola tanah belaka kan. Mana? Takut ada tak tahulah. Dia buat satu bangunan, bubuh atas belaka, mayat. Tak, bola tanah belaka. Atas je nampak bangunan comelnya. Atas lah nampak bangunan comel. Tapi sumbak dan tanah belaka. Kambuh dan tanah belaka kan? Kambuh dan tanah belaka kan? Jadi hak Tuhan nak uwi hak kebaikan selama-lamanya di hari akhirat. Atas dunia itu hak berlaku bagai-bagai ujian. Berlaku di Palestin orang Islam yang beriman. Berlaku di Syria orang Islam yang beriman. Kena ujian di orang Rohingya di Myanmar orang Islam yang beriman. Tuan pelaku tu apa? Ujian atas dunia. Kalau dia beriman, dia mati syahid syurga. Gitu je lah. Mati tetap mati. Kita hak duduk aman-aman ni pun mati juga. Mati macam-macam mati. Mati aksiden Pulau Rama, sehari-sehari 12 orang. 12 orang pun maring. Dia rasa khabar tak? Dia kata, ni apa panggil apa? Pukul rata tak panggil tak? 12 orang sehari-sehari hak mati kemalangan. Hak mati kemalangan, hak mati dadah kan mana? Hak mati belaka. Jadi mana-mana tempat pun mati belaka. Tapi tuan uji di Palestin tu macam mana ujian? Mereka kadang-kadang mereka kehidupan mereka sentiasa ingat mati. Sebab apa? Sebab mereka menyatakan bahawa bila-bila masa roket jatuh atas rumah mereka. Jadi mereka sentiasa ingat mati. Kita ni aman damai, khoya je, berangan panjang-panjang. Tiba-tiba koh mati. Koh tak panggil tak? Bukan koh. Koh tu ada tak? Koh tak panggil tak? Koh dah dianya. Ada koh. Kau panggil mana? Dia koh lama dah. Mati lama dah. Dah kan ramai kan? Mati dalam tidur, mati mengejut, mati tengah bermain. Main sedap-sedap main badminton, main bola. Koh situ, mati situ. Ingat dah mati ya? Masa mati ya? Tak ingat. Khoya lagi, angan panjang lagi. Ni cerita orang Palestin ni. Dia sentiasa ingat mati. Sebab apa? Bila-bila masa. Dan di kalangan keluarga mereka ada yang mati syahid, berjuang untuk lawan puak ni Yahudi laknatullah, mati syahid. Mati syahid boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Mati syahid boleh beri manfaat syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Dan kalau kita ada mati syahid? Tak ada. Itu bahagian mereka. Dah kita nak ke orang gitu, kita minta berlindung daripada perkara yang buruk dunia dan akhirat. Tapi terkadang ternampak rupa buruk, tapi di sisi mereka kebaikan. Terkadang ternampak benda kebaikan, tapi sebenarnya itu keburukan. Kebaikan macam mana rupa kebaikan? Rupa nikmat, aman damai, makan cukup, kerja senang, hidup senang. Hak ni kebaikan. Benar-benar kitanya keburukan. Lala, ilmu agama pun dikesampingkan. Ilmu dunia semata-mata. Berjayalah dunianya. Ilmu akhiratnya mana? Tak ada. Lepas tu, itu kebaikan sebenar-benarnya. Kebaikan pada zahir. Dan sebenar-benarnya atas bahagian masing-masing. Begitu je lah. Sebab itulah kita reda akan sekian perkara. Sebab terkadang hak kita nampak tu baik, itu buruk. Terkadang nampak itu buruk, itu baik di sisi Allah. Lepas tu kita tak tahu macam mana ni, kita reda apa yang Tuhan qadakkan, ada hikmah. Tapi kita berpegang baik buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah tidak. Hak baik je daripada Allah, hak buruk bukan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selisih situ dah.
Di sisi situ dah. Jadi gi pada solah dan aslah ni bersalahan mu'tazil diselisih daripada awal lagi dah. Awal kitanya ahli sunnah baik buruk qada qadar. Hak mu'tazilahnya baik je qada qadar, buruknya tidak. Jadi hak baiknya apa? Solah aslah. Hak tu qada qadar mu'tazilah. Hak buruknya apa? Makanan tak ada. Bukan datang daripada Allah. Ni mu'tazilah. Kemudian hak baik pula wajib Tuhan buat. Gitu pula. Wajib Tuhan buat. Dah lah kalau pakai akal kan. Dah manusia ni Tuhan buat kan. Dah Tuhan buat manusia, wajiblah Tuhan mencukupkan bekal untuk manusia. Jangan Tuhan beri manusia ni kebuluran. Tuhan buat manusia kan bukan manusia minta. Tuhan wajiblah buat baik. Biar cukup makanan. Tuhan wajib buat lebih baik. Makanan sedap, makanan mewah. Wajib bagi Tuhan tu. Sebab Tuhan buat manusia. Waktu berlaku kebuluran tu, tu dia. Dia sendiri tu. Malah apa semua dia sendiri. Tu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ni hak buruk bukan datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu umbi dia. Hak di rukun iman yang keenam. Kita baik buruk datang daripada qada dan qadar Allah. Cuma kita maklumlah pembicaraan kita terdahulu di sifat iradah panjang dan kita perhalusi panjang dah di sifat iradah tu. Termasuk pada pembicaraan ni perkara-perkara yang jahat dahulu di sifat iradah berkaitan dengan perkara-perkara yang jahat di muka surat 21 terdahulu. Jadi perkara jahat ni pegangan kita. Tetapi kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Hadis surat 21 dahulu. Bagi atas sekali itu dan ta'alluq oleh iradah pula akan yang baik dan yang jahat bagi seseorang, kerana keduanya baik jahat tu dikatakan mungkinun. Mungkinun lah kira tu ni kita bicara ni. Perkara baik pun mungkinun, perkara jahat pun mungkinun, datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersalahan Mu'tazilah. Mu'tazilahnya perkara jahat bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun kita berpegang perkara jahat datang dari kehendak Allah, kita ini wajib kita beradab dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan perkara yang jahat, yang buruk kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah-mudah pula berlaku benda tak baik qada qadar. Jangan gitu. Bukan benda berdosa ni, benda yang tak berdosa pun jangan sandar kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sakit pun tak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sakit pun Nabi Ibrahim tidak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan akan daku Allah taala, berminum akan daku Allah taala. Sakit ni bukan Allah taala dah, aku sakit. Ni Nabi Ibrahim alaihissalam beradab. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan bila sakit oleh aku, maka ia Allah yang menyembuhkan akan aku. Bila sakit oleh aku. Di awal ayat tu allazi khalaqani wa huwa yahdin. Allah Taala yang menjadikan akan aku dan Allah Taala yang beri petunjuk akan aku. Siapa yang menjadikan aku? Allah Taala. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan Allah Ta'ala yang minum akan daku dan memberi makan akan daku, dan Allah Ta'ala beri minum akan daku. Menjadi akan daku Allah, beri makan akan daku Allah, beri minum akan daku Allah. Wa iza maritu, bila sakit oleh aku. Apa bila sakit oleh aku ni? Nak beri sama ayat. Wa iza amradani fahuwa yashfin lah. Bila Allah menjadikan aku sakit, maka Allah menyembuhkan akan aku. Patut gitu lah. Sebab ayat terdahulunya, dan apabila Allah Ta'ala yang menjadikan akan daku, Allah yang menjadikan akan daku, Allah yang beri makan akan daku, Allah yang menjadikan aku sakit sepatutnya. Sama.
Sekarang Allah Ta'ala yang menjadikan akan aku. Allah Ta'ala yang makan akan aku. Allah Ta'ala yang minum akan aku. Allah Ta'ala yang menjadikan aku sakit. Baru jadi ayat. Dah. Bila sakit oleh aku. Oh, sakit bukan Allah dah. Aku dah pula jadinya. Sekarang ayat tu cerita Allah yang menjadikan akan aku. Allah yang hidayah akan aku. Allah yang makan akan aku. Allah yang minum akan aku. Allah lah yang menjadikan sakit akan aku. Baru sama. Dah tak? Tak ada. Sakit dah. Wa iza maridtu, bila telah sakit oleh aku. Aku sakit. Padahal Allah yang menjadikan aku sakit sebenarnya. Dah sandar kepada Allah. Aku sakit. Padahal sakit Nabi Ibrahim bagaimana? Allah yang buatnya. Wallazi yumitu, ayat selepas daripada tu pula, wallazi yumituni wa huwa yuhyin. Allah Ta'ala yang mematikan akan aku. Mematikan akan Allah, mematikan. Dan Allah Ta'ala yang menghidupkan akan aku kembali. Jadi semua Allah Ta'ala berkata. Menjadi akan aku Allah, berhidayah pun Allah, beri makan pun Allah, beri minum pun Allah, memati pun oleh Allah, menghidupkan kembali pun oleh Allah. Sepatutnya beri sakit pun Allah. Tak ada Allah. Wa iza maritu, bila telah sakit oleh aku sakit. Mana apa ni? Menjadikan Allah, beri makan Allah, beri minum Allah, menyembuhkan Allah, mematikan Allah, menghidupkan kembali Allah. Sakit pun Allah lah juga. Sakit Allah lah juga. Dah. Wa iza maritu, dan bila telah sakit oleh aku sakit. Mana apa ni? Tak sandar pun sakit kepada Allah. Ini panggil adab. Dia gitu. Kita hak buruk-buruk jangan sandar kepada Allah, sandar hak baik-baik sahaja. Tapi pegang tetap dah. Segala-gala datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, jahat, baik, buruk, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah. Boleh makan qada, boleh makan sedap qada, kebuluran qada. Mu'tazilah tak. Boleh makan sedap wajib bagi Allah. Boleh makan lebih sedap, lebih baik wajib bagi Allah. Tak boleh makan langsung ke bulu, kamu sendiri. Senang Mu'tazilah ni. Dahlah ke bulu ni benda tak baik. Siapa ke benda ni? Mati ke bulu orang. Takkan Allah buat nanya kepada manusia seumpama tu. Allah tak buat ke bulu orang gitu tu. Lepas tu mari mana? Mari dia manusia sendirilah buat. Walahal hak kebelurang ni tak semestinya peperangan. Kebelurang tak mesti peperangan. Kebelurang terkadang kerana kemarau. Dan kemarau siapa buat? Kemarau siapa buat? Allah buat. Betul? Kalau kira-kira kau akal tu, lari tak nak pergi kau Mu'tazilah ni. Tapi gitulah. Bila sebut bab perkara jahat qada ni pernah ditanya. Tanya direct. Ustaz, jadi hak berlaku di Palestin tu qada juga. Lah. Hak berlaku di Myanmar Rohingya tu qada juga. Oh siang lah kalau gitu Tuhan buat. Sedap ditanya. Siang lah. Kalau qada juga hak berlaku di Palestin tu, qada juga hak berlaku di Rohingya, hak Myanmar hak Rohingya tu. Siang Tuhan buat gitu. Takkan Tuhan buat gitu pada orang Islam? Dia pakai akal dia. Kalulah pakai kok Mu'tazilah, Tuhan tak buat benda buruk. Dari Palestin tu siapa buat? Yahudi buat. Tuhan tak buat tu benda-benda buruk gitu. Tuhan tak buat. Dan Yahudi tu siapa yang jadikan? Bukan Tuhan jadikan. Jadi sendiri Yahudi. Lepas tu Yahudi tu boleh buat pandai macam-macam benda senjata tu, bukan Tuhan buat. Tuhan belaka tu. Ke Yahudi jadi sendiri. Lepas tu ketika Yahudi nak pergi buat nahya kepada orang Palestin tu, Mu'tazilah kata Tuhan tidak kehendak. Tuhan tahu ke tak?
Tuan tahulah Yahudi nak nanya Palestin. Dah Tuhan ada kuasa kan? Tuhan ada kuasa. Tuhan boleh sekat ke tak? Tuhan boleh sekat tak? Biar jadi orang Yahudi tu mati belaka ke bulu orang ni, sakit perut belaka ke lupuh belaka ke. Tuhan tak boleh buat? Tuhan boleh buat. Apa Tuhan dah buat? Tuhan ada kuasa kan? Dah sama juga nak pakai akal. Nanya Tuhan, kuasa ada. Orang Yahudi nak buat ke Palestin, Tuhan tak kehendak. Tapi Tuhan biarkan. Tuhan boleh sekat padahal. Super je kalau nak kira. Kalau Tuhan kehendak, jadi nanya ke orang Palestin. Kalau Tuhan kehendak. Kalau Tuhan tak kehendak, Tuhan tak kehendak. Tapi Tuhan boleh sekat ke tak orang Yahudi buat? Tuhan boleh sekat, Tuhan ada kuasa. Tuhan tak guna kuasa. Zalim juga kalau gitu. Kalau kira akal, kau faham ni? Tuhan boleh sekat, Tuhan tak sekat. Ada yang fikir akal menutup dia belaka. Berlaku di bumi Allah, bumi Anbiya Palestin tu. Di bawah langit Allah, Yahudi boleh buat perkara yang Tuhan tidak kehendak dengan sewenang-wenangnya. Siapa hak power? Siapa hak kuasa? Allah ke Yahudi? Ni di bumi Allah ni. Palestin bumi Anbiya, bumi para nabi. Di bawah langit Allah. Allah tidak kehendak, tapi orang Yahudi boleh buat. Orang Yahudi boleh apa yang dia kehendak pada orang Palestin. Tak ada kehendak, tapi Yahudi buat di mana? Di bumi Allah, di langit Allah. Betul Allahnya macam mana? Kalau Allah tak kehendak. Jadi makna Allah lepas kekuasaan, jadi lemah Allah Taala pulaknya. Sama juga di Myanmar. Allah ada kuasa. Allah boleh sekat orang Buddha tu, biar dia mati ke dia lumpuh ke, biar Allah tak buat. Akhirnya berlaku di Myanmar, di bumi Allah, di langit Allah. Orang Myanmar boleh buat satu perkara kejahatan pada orang Rohingya yang bukan Tuhan kehendak. Power lah merekanya di bumi Allah tu. Kalau bukan Allah kehendak, oh jauh lagi. Kehendak dia belaka, hak dia belaka. Ujian daripada Allah kepada orang Islam di Palestin, ujian daripada Allah kepada orang Islam di Rohingya, puak Rohingya. Tu jelah atas dunia. Akhirahnya macam mana bagi mereka? Atas bahagian masing-masing. Jadi seolah-olah juga, oh kalau berlaku di Palestin tu kehendak Allah juga, berlaku di Myanmar kepada puak Rohingya tu kehendak Allah juga. Jadi Allah zalim ke? Kalau tidak kehendak Allah, jadi pasal mana pula? Lagi jauh kalau pakai akalnya. Ada pakai akal benda ni. Kalau pakai akal pun dah nak pergi yang Mu'tazilah ni. Jadi mana pun hak dia belaka. Dia nak pelakukan macam mana atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesiapa yang dapat kebaikan sebenar-benarnya, kebaikan akhirah. Sesiapa yang dapat keburukan sebenar-benarnya, keburukan akhirah. Bukan atas dunia. Hak sebenar-benar tu je. Jadi Mu'tazilah ni banyak daripada akal. Jadi ayat tak nak terima akal ni. Kalau benda buruk ke bulu ni, tak nak terima akal. Maka Allah tak buat. Lepas tu we makan cukup, we makan sedap. Wajib Allah buat sebab Allah jadikan manusia. Bukan belaka tu. Tali sunnah harus segala-galanya atas kehendak Allah. Baik ke, buruk ke, atas kehendak Allah. Buat aslah ke, buat salah ke, buat salah ke, itu semua harus sebagai Allah. Itu semua atas kehendak Allah semata-mata. Misal keduanya, salah dan aslah seperti beri makan, ia akan makan yang tidak sedap, dinamakan salah, makanan tak sedap. Dan beri ia, ya Allah akan makan yang sedap, dia makan aslah. Dan kata tengok lama, kedua perkara itu satu sahaja. Gitu. Salah makan sedap, aslah makan yang tidak sedap. Makan solah beri makan cukup itu tak sedap dia kata. Makan sekadar boleh makan tu lah. Hak aslahnya adalah makan yang sedap-sedap. Tak dapat makan langsung, tu bukan Tuhan buat. Pula dah hak puak Mu'tazilah. Melantik rasul-rasul dan memperlihatkan Allah akan zatnya. Latih rasul. Mu'tazilah kata wajib Allah latih rasul. Ahli sunnah kata harus Allah latih rasul untuk permudahkan kita terima hidayah. Ada rasul ke tak ada rasul ke, kalau Tuhan nak beri hidayah, Tuhan beri hidayah.
Ada rasul depan mata lek-lek. Tengok mukjizat depan mata lek-lek. Orang kafir Mekah ramai mana yang kupu kepada rasul tak terima pun. Kita ni, hak rasul tak ada di kita ni. Kita hanya sampai kepada kita agama rasul bawa saja. Kita boleh terima molek-molek ada. Ada ni. Makna latih rasul tak boleh rasul tu atas kehendak Allah. Latih rasul molek-molek dah dengan mukjizat lah, dengan apa cukup lengkap dah. Tapi orang kafir Mekah tak turut juga. Berapa ratus orang je turut Nabi SAW. Hak ramanya bukan tak ikut Nabi. Noh, lagi perang pula Nabi di Madinah pulaknya. Dah lah nak bunuh Nabi. Nabi hijrah. Lagi cari pula Nabinya. Lagi perang pula Nabinya di Madinah. Ada ni. Kalau dah di perang Badar, nak cari pula perang Uhud pula. Ada ni. Tak boleh juga. Tu hak Nabi ada dah. Hak Nabi duduk di kalangan mereka dah. Hak mereka kenal Nabi, kenal sungguh-sungguh. Tiba-tiba orang Madinah hak tak kenal Nabi, terima Nabi molek-molek ada. Kita orang kemudian 1400 tahun ni, tiba Nabi molek-molek ada. Nabi tak ada di kalangan kita. Cuma sampai agama kepada kita, cerita mukjizat lah, cerita apa semualah, kita boleh percaya molek-molek ada. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lantik rasul itu untuk mudah kita terima agama, tapi segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.